Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bertemu dalam majlis ayah pada hari ini, ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang berada di atas talian di depan kaca TV untuk sama-sama kita melihat dan kita memanfaatkan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mulk dan juga beberapa surah lain untuk kita sama-sama melihat tajuk kita pada hari ini, berubah sebelum terlambat. Alhamdulillah pada hari ini kita bersama dengan dua orang panel. Yang pertama saya alukan Al-Fadhil Ustaz Said Abdul Kadir Al-Jufri. Ahlan Ustaz. Alhamdulillah. Jazakallahu khair. Baik, alhamdulillah. Dan juga kepada qari kita pada hari ini Al-Fadhil Ustaz Dr. Anwar Hasin. Apa khabar Ustaz? Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Awal Ustaz ni pagi ini. Alhamdulillah. Masya-Allah. Dan kita ingin melihat kepada bagaimana perbincangan berubah sebelum terlambat, satu tajuk untuk ayah-ayah ya, dan ini adalah kesedaran ataupun perkara yang akan berlaku dan terus berlaku kerana sudah tentunya terlambat itu mungkin ada yang kata bahawa sebelum hari raya agak tak terlambat, ada yang kata bahawa ada kaitan dengan sebelum saya tua. Tetapi yang pastinya kita ingin lihat apakah terlambat definisi di dalam Al-Quran, dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang berada di online saya jemput untuk berkongsi ya, share di Facebook ya, untuk sama-sama kita kejutkan, maklumkan kepada ayah-ayah ataupun rakan-rakan yang memerlukan ya, panduan di dalam Al-Quran bagaimana untuk berubah dan bilakah yang dimaksudkan sebagai cepat ataupun terlambat. Mari sama-sama kita saksikan satu video paparan perkongsian daripada seorang ayah yang mempunyai dua orang anak menghadapi kemelut cabaran dalam hidup tetapi akhirnya sedar bahawa perubahan perlu dibuat segera, jangan terlambat. Kita saksikan. Tahun 2007 ataupun awal 2007, bila kerja dah banyak, duit pun dah ada, mula kita akan cenderung kepada dadahan. Apa dadah yang ada dekat Malaysia, mungkin kita dah rasa lah. Saya terjebak dengan dunia dadah ni sehinggalah 2010, awal 2010. Nak cerita tu, nak rumuskan terlalu panjang kan. Tapi kebanyakannya semua yang tak baik lah pada diri. Okey, mendorong ni sebenarnya tak ada siapa dorongan pun di atas diri sendiri ya, kan. Tak ada siapa yang dorong pun, menipu lah kata. Gejala kawan-kawan, kan, gejala sosial, masalah rumah tangga. Mana ada rumah tangga pun, masalah ibu ayah. Benda tu sebenarnya tak ada mendorong apa pun. Puncanya diri kita sendiri. Kau nak, kau tak nak. Kau tak nak, sudah. Kan, kau nak, lagi teruk lah kita jadi. Mula terjebak ni, tak ada siapa ambil tahu pun. Cuma kita sendiri nak merasa benda tu. Saya ambil dadah semua. Jadi saya nekat dengan nekat, dan juga saya pergi tempat satu rawatan, iaitu rawatan Islam yang berada di Bukit Buntong. Di situ saya kenal salah seorang ustaz. Jadi di situlah saya rasa saya nak kalau cakap pasal ni, cuci tangan lah kan. Okay, di situ saya belajar. Di situlah saya mendidik, dapat didikan. Dan saya cuba berhenti terus dadah ni. Orang macam saya ni akhirnya boleh juga berkahwin kan. Ada juga orang nakkan kita ni. Saya kata, sebelum berkahwin ni kita rasa juga, ada ke, boleh ke kita ni berkahwin kan. Tapi Alhamdulillah Allah mendorong. Jalan saya semua jalan yang benar lah. Okey. Jadi apa yang saya mengharapkan, Alhamdulillah saya dapat menerima dua cahaya mata saya, seorang lelaki dan seorang perempuan. Bagi semua orang, masalah rumah tangga ni semua orang akan ada. Menipulah kalau kata tak ada kan. Daripada kecil sampailah ke besar masalah tu. Tapi bagi saya pula, perceraian saya ni adalah satu hikmah yang orang lain takkan mampu buat. Bagi saya rasa belum lagi sanggup seorang isteri telefon polis seorang suami yang tengah bekerja suruh tangkap. Dan juga saya rasa belum lagi pun ada
seorang isteri yang tak pergi jumpa anak dia. Sehinggalah 6 tahun, 7 tahun. Anak nombor 2 rasa tak pernah jumpa. Tak kenal ayah dia pun. Rasanya kot. Bukan kata niat tak nak jumpa. Tapi kita cuba usaha kan. Allah yang mengaturkan sehinggalah sekarang memang saya tak dapat jumpa lagi anak saya. Saya tak cemburukan pada orang lain yang kereta besar, yang motor besar. Saya tak mau cemburu benda tu. Apa yang saya cemburukan sekarang ni adalah ayah, ayah pimpin tengah anak, brother. Beli baju raya. Saya, benda tu saya tak pernah cemburu. Orang tu kereta besar ke, orang tu motor besar, saya tak pernah cemburu. Tapi saya cemburukan bila seorang ayah bawa pimpin tangan anak beli baju raya. Saya tangis diri saya seorang. Saya pergi bazar Ramadan ke, saya pergi tengok tempat jual-jual baju kan sebelum hari raya ni. Itu saya tengok. Perasaan sedih tu, babe. Begitulah perkongsian daripada Encik Azman, ya, bukan nama sebenar, ya, seorang individu yang mempunyai 2 orang anak untuk bagaimana perubahan yang berlaku dalam kehidupan, ya, menyebabkan beliau, ya, kemelut yang berlaku itu menyebabkan beliau perlu mengambil keputusan, dan inilah yang kita ingin saksikan bersama pada hari ini pada surah Al-Mulk ayat 9 hingga 11. Ayat 9 ini adalah respon kepada individu-individu yang sudah terlambat, ya, sudah terlambat. Apakah respon daripada individu yang sudah terlambat, dan adakah kita, tuan-tuan sekalian yang berada di atas talian ataupun di depan kaca TV, sudah terlambat ataupun masih ada ruang? Kita baca bersama dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Anwar Hazin. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير صدق الله العظيم. Surah Al-Azim. Pada ayat yang ke-9, jawapan daripada mereka yang dihumban ke dalam neraka. Benar, sungguh seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya dan kami mengatakan Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar. Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengar atau memikirkan peringatan itu, tentu kami tidak termasuk di kalangan penghuni neraka yang menyala-nyala. Maka mereka mengakui dosanya, tetapi jauhlah dari rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala tersebut. Inilah 3 ayat yang kita ingin fokuskan kepada ayat yang ke-10 daripada surah Al-Mulk pada hari ini. Dan kita ingin mendengar bersama Al-Fadhil Ustaz Said. Ustaz, bila melihat kepada Encik Azman lah, kita letak nama dia, bukan nama sebenar. Bukan nama sebenar. Encik Azman tadi itu, bila dia terlibat dengan dadah, ya, kemudian kembali semula ke pangkal jalan. Mungkin Ustaz boleh huraikan dulu ayat 10 ini, dialog ahli neraka, apakah kefahaman seorang ayah yang perlu kita ambil pada pagi Ramadan penuh mubarak ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Terima kasih pada Ustaz Fazrul, Al-Fadhil Dr. Anwar yang menyinari pagi kita kan, dengan cahaya-cahaya, serta semualah ayah-ayah dan ibu-ibu sebenarnya yang bersama kita pada hari ini. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Allah Ta'ala pilih kita pagi-pagi lagi Ustaz, kita dah bersama-sama dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Satu nikmat yang sangat-sangat besar. Dan rupa-rupanya
ia adalah satu, kita kata, saat-saat yang memang, yalah, saat-saat ni dia tak boleh nak pusing balik kan. Kita punya tajuk hari ni pun, kalau kita kata dah terlambat dan sebagainya, memang setiap saat dalam hidup kita ni tak boleh pusing balik. Bukan kata yang tahun lepas, 10 tahun lepas. 5 saat tadi pun kita tak boleh patah balik. Tapi alhamdulillah, beberapa saat yang lepas ataupun beberapa minit yang lalu, semuanya telah kita penuhi dalam majlis ilmu. Itu minit-minit yang memang kita akan hargai nanti di hari akhirat nanti. Jadi alhamdulillah. Bila kita tengok ayat yang dibacakan tadi oleh Dr. Anwar, ayat yang ke-10 khususnya kan. Ayat yang ke-10 tu Allah SWT menceritakan tentang bagaimana perasaan dan penyesalan ahli-ahli neraka. As-sa'ir, neraka yang menjulang, yang menyala apinya. Mereka katakan apa? Qalu wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Waktu tu mereka sendiri dah sedar dah. Kenapa yang mereka masuk ke dalam api neraka? Mereka berkata, kalaulah kami dulunya mendengar dan berfikir, memahami, berakal, maka tidaklah kami termasuk di kalangan ahli-ahli neraka. Dekat sini je dah nampak dah bahawasanya penyesalan yang dipanggil sebagai menyesal tak sudah. Kan? Yang penyesalan yang dah terlalu lambat. Dah lambat sangat dah. Pasal dah masuk dalam neraka baru sedar. Kata rupa-rupanya aku ni masuk sebabnya aku tak berfikir, aku tak mendengar. Rupanya manusia ni kan, Allah SWT jadikan kita 2 telinga untuk banyak mendengar. Kan? Allah Ta'ala jadikan kita 2 mata untuk banyak melihat. Kita bukan diajar untuk banyak bercakap kan. 1 mulut aja cukup dah. Tapi 2 telinga untuk banyak kita mendengar. Dan perkara yang pertama sekali bagi kita, yang paling penting sekali adalah kita dengar dulu. Kan? Itu sebablah dalam Al-Quran, Allah SWT ajar kita untuk mendengar ni banyak kali. Perkataan yasma'un, tasma'un dan sebagainya. Kemudiannya kita pun selalu berdoa, ya Allah jadikanlah aku di kalangan apa? Minalladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Mesti dengar dulu. Sebab ada orang, dia daripada awal dia dah block. Aku tak nak dengar, aku tak nak dengar. Dia dah ada, kata, sudah, kau nak cakap lah. Poyo lah kau apa semua. Dia macam-macam lah. Dia akan gunakan apa sahaja cara untuk tak nak dengar. Kau bla 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 bla. Tak mau. Kita baru bagi salam je, salam pun tak mau. Itu pun tak mau. Bukan kata dengar secara direct, bahkan dengar yang melalui telefon ke apa komputer dan sebagainya pun tak mau. Facebook live ke, kan, dia tengok je, scroll, ternampak pula ada kawan ni share majlis ayah, Majlis Sultan Salahuddin. Dia tak akan tekan punya play tu. Sebab dia tak nak dengar. Tak nak dengar. Kan? Jadi masalah utama bagi manusia pertama sekali adalah tak nak dengar. Kemudiannya dengar okey dah. Ada orang pula dia dengar tapi dengar semua benda dan ikut semua. Masalah juga. Bukan nak kilu Dia tak nak kilu tadi. Ataupun yang dalam ayat yang tadi kita baca kat allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Maknanya dengar betul tapi ikut yang terbaik. Kan, dengar dan kena berakal. Bukannya dengar lepas tu main kedah je dah ikut, jalan nonong je orang kata. Di dalam Quran Ustaz ada perkataan akal, ada fikir, Betul. ada apa faqih ya. Kalau Ustaz boleh cerita sikit beza pasal kat sini nak khilu ni ada mesti ada sesuatu kan? Betul. Dia ada perbezaan sebenarnya antara perkataan akal, fikir, faham dan sebagainya lah. Ataupun secara fizikalnya otak kan. Itu fizikal. Otak adalah benda yang fizikal. Dan kalau kita nak bahas lebih panjang lagi, kita akan bincang berkaitan dengan hati pula kan, qalb itu sendiri ataupun sanubari itu. Dalam bahasa Melayu kita panggil sanubari ataupun samburah. Ataupun latifah rabbaniyah dan sebagainya. Dia terlalu panjang perbincangannya. Tapi cukup untuk kita sebutkan dulu akal. Yang dimaksudkan dengan akal adalah yang mengikat kita. Itu asalnya. Ikat kita untuk melakukan satu perbuatan baik ataupun buruk. Allah Ta'ala jadikan manusia ni kan beza dengan binatang sebab manusia ada akal. Kan? Akal ni yang dia mengikat kita untuk kita sama ada nak buat baik ataupun buat buruk. Cuma je kadang-kadang akal kita ni dia kalah dengan hawa nafsu. Akal ni kalah dengan kepentingan-kepentingan yang lain. Jadi akal ni yang sebenarnya yang mengikat kita. Tapi bila akal ni loose. Itu sebablah dalam Islam ajar kita supaya menjaga akal. Menjaga akal. Itu yang kita kata salah satu daripada 5 maqasid syariah adalah menjaga akal. Oleh kerana itu kita tak boleh nak minum arak. Kerana minum arak ni dia merosakkan akal. Dan juga macam contoh yang kita sebutkan tadi, dadah. Dadah adalah antara yang merosakkan akal. Baik, terima kasih diucapkan pada Ustaz Said untuk berkongsi peringkat awal ini. Bagaimana 2 perkara lah Ustaz ya dalam ayat tadi ini. Kalau dengar
kalau saya ni menggunakan akal, maksudnya akal ni bukan sekadar fikir begitu saja, tapi boleh membezakan yang betul tak betul daripada kita terjatuh, ya. Saya ingat kalau orang Arab tu dia pakai igal tu kan, Igal, betul. okey. Dia pada perkataan ain qaf lam jugalah, tapi dia pakai ga pula kalau sampai ke sana kan. Ya. Okey. Jadi untuk mengelakkan daripada jatuh dia punya selendang dia itu, dan dalam hidup kita ini Allah bekalkan akal untuk sama-sama kita jaga diri kita. Jadi bercakap tadi tentang berubah lah Ustaz ya. Kadang-kadang ada orang kata saya muda lagi kot. Kan, ataupun saya masih lagi banyak lagi perkara yang saya tak pernah cuba. Jadi kalau nak cuba dululah kan. Kemudian ubah nanti tunggu dulu, kan, tunggu dulu. Dia macam mana sebenarnya yang berubah tu, bila dia point yang adakah kadang-kadang orang tu memang dia berminat nak berubah. Pasal dia rasa syok pula dengan kawan-kawan dia. Macam tadilah kan. Ada setengah tu yang jadi pusher. Pusher tu dia dapat lagi banyak income, ya, pendapatan. Jadi susah pun nak berubah. Apa Betul. panduan Ustaz boleh Dia, kongsikan? dia ada faktor kewangan pula apa semua Oh kan, ya, betul. betul. Dia macam-macam faktor yang menghalang daripada perubahan tu. Betul. Betul. Kalau kita nak bincangkan tentang faktor yang menghalang, betul. Memang akan ada banyak. Banyak. Tetapi bilakah masa yang paling sesuai untuk berubah? Tentu dah jawapannya sekarang. Sekarang. Ataupun ada orang jawab, bila masa paling sesuai untuk engkau berubah? Semalam. Kan ada juga kata macam tu. Maknanya, tapi semalam dia dah lepas kan, kita tak ada nak buat apa. So, sekarang ni yang kita cerita adalah sekarang. Sebab apa? Sebab yang paling penting sekali, sebabnya adalah sebab kita tak tahu bila kita nak mati. Kan? Bila dah sampai saja ajal, apa kata Allah SWT? La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tak boleh nak tangguhkan sikit pun, satu saat pun tak boleh nak tangguh, dan tak boleh nak diawalkan. Jadi maknanya itu salah satu sebabnya. Dan lagi pula bila Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran tentang orang yang bertaubat, kan, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyiati hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Kata bukanlah taubat itu bagi orang yang buat benda-benda yang buruk, buat benda jahat, sampailah saat kematian dia, barulah dia kata inni tubtul an. Saya bertaubat. Sesungguhnya aku bertaubat sekarang. Rupanya itu waktu yang momen yang taubat telah ditutup. Pintu taubat telah ditutup. Yang dipanggil sebagai nyawa dah sampai apa tu? Sampai kerongkong. Sampai gitu sekali. Maknanya dah habis dah. Habis dah tempoh untuk kau bertaubat. Maknanya kalau kita kata bila waktu yang paling sesuai untuk taubat? Sekarang. Kalau contohnya kita muda lagi, relax lah. Waktu muda hanya sekali. Saya selalu betulkan kata tak, waktu muda sebenarnya 2 kali. Kalau orang yang beriman. Sebab satu lagi waktu adalah di syurga. Syurga kan muda semua. Terus forever kekal. Muda forever. Sebenarnya waktu tua yang sekali. Waktu tua sekali, waktu budak sekali. Kan? Kita tak ada mengalami lagi waktu budak dan waktu tua. Tapi waktu muda 2 kali. 2 kali. Tapi waktu muda yang kali kedua ni yang kita nak. Ya betul, waktu muda akan jadi sekali kalau Tak beriman. tak beriman. Na'udzubillah. Betul lah kalau dia cakap waktu muda sekali je, babe. Memanglah kalau kau tak beriman, memang waktu muda sekali je lah. Tapi aku nak jadikan waktu muda tu 2 kali. Terpaksa lah sekarang lagi aku bertaubat. Dan memang macam kita sebut tadi, kita bukan boleh patah balik. Masa yang dah berlalu tak boleh patah balik. Nanti akhirnya kita yang rugi. Saya jumpa banyak sahabat-sahabat yang dia kata, Allah Ustaz, menyesal dulu-dulu saya tak berubah. Menyesal dulu-dulu tak berubah. Ya Allah, sekarang ni dah semuanya sakit pinggang, sakit lutut, sakit apa semua sekarang, barulah nak rajin semayang. Dan ada yang kata, dulu tak rajin sujud, tapi sekarang bila tak boleh nak sujud, barulah rindukan tempat sujud. Kan? Dan sebagainya. Maknanya, kita sendiri, bahkan Ustaz Fazrul, kita lebih kurang sebaya lah kan. Dr. Anwar aku muda sikit. Okey. Dia berkat Quran. Tapi kita sekarang ni pun, umur kita ni pun, kita dah boleh rasa sikit-sikit. Kan? Dah boleh rasa sikit lutut, dah boleh rasa sikit pinggang, dah boleh rasa lah macam nak bangun apa semua, dia tak secergas waktu kita umur 20-an. Kan? Waktu kita umur 20-an tu, bila dah masuk 4 series ni, dia jadi lain lah. Kan? Dia dah jadi. Belum lagi masuk 5 series, 6 series, 7 series lagi. Kan? Tapi bila kita bayangkan macam tu, kata, ya Allah, kalaulah dulu aku lagi rajin lagi, kan best kan? Kadang kita fikir macam tu. Apatah lagi kalau daripada perkara-perkara yang terus buruk, kan? Yang kita dah buat macam-macam. Tapi jangan lupa Allah SWT sentiasa menerima taubat. Tak pernah terlambat sampailah
nyawa sampai dikerungkung. Ya, terima kasih ucapkan pada Ustaz Said ya, berkongsi bagaimana bilakah yang sebenarnya perlu kita berubah. Sebenarnya jangan tunggu pelbagai signal sampai, signal yang paling pasti akan sampai sebagaimana yang disampaikan sebentar tadi, iaitu al-maut, iaitu kematian. Dan ramai rakan-rakan kita yang muda-muda pun tiba-tiba rupanya kita dengar dia sudah pun dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah kesedaran yang penting, yang paling pasti ya, yang kalau kita jumpa tua tak semestinya jumpa tua, ataupun nak kena tunggu sampai berpisah dalam sebuah keluarga barulah dah nak berubah, tetapi Allah akan memberi signal itu. Mungkin kalau Ustaz Dr. Anwar Hassin boleh berkongsi pengalaman ya, banyak berinteraksi dengan pelajar dekat Universiti Sains Islam Malaysia. Pelajar ni biasanya mereka ni zaman muda-muda kan, okey, muda. Jadi mereka ni bila cakap tentang nak berubah ke apa ke, mungkin ada yang mudah untuk berubah, ada yang sukar, tapi mereka ni beberapa tahun lagi nak jadi ayah dah kan. Majlis ayah ni bukan untuk ayah 55 tahun saja, ayah yang nak jadi ayah ataupun pelajar yang nak jadi ayah. Jadi Ustaz nampak apakah yang sebenarnya pelajar ini jangan sampai terlambat lah kan. Saya pun bila fikir balik dulu, kalau saya belajar bahasa Arab betul-betul kan, saya banyak benda boleh berubah. Apa pemerhatian untuk pelajar-pelajar yang nak jadi ayah? Mereka mungkin akan ikut kursus kahwin 2 hari je kan, tetapi kalau ada satu perkara yang mereka perlu ubah agar mereka dapat menghargai hidup berkeluarga suatu hari nanti, silakan Baik. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah. Ustaz Fazrul dan juga Fadil, Ustaz Sayyid. Saya pertama kali jumpa Ustaz Said depan real ni. Sama ni tengok kat TV, rupanya kat depan ni lagi bercahaya. InsyaAllah. Mudah-mudahan cahaya beliau tu tempiaslah kepada kita pada hari ini ya. Dan seperti mana yang Ustaz Fazrul tanyakan tadi berkenaan dengan konteks pelajar-pelajar ya. Saya sebenarnya dalam konteks pelajar ni sebenarnya perkara yang paling utama ialah ilmu, menuntut ilmu. Jadi teringat saya masa belajar dulu, kadang-kadang kita masa belajar tu kita belajar saja tanpa melihat pengalaman dan pengajaran yang ditempuhi oleh orang-orang yang di atas kita. Sebab itu Allah Ta'ala hadirkan macam kita sebut tadi, Cik Azman bukan mesti nama yang sebenar, dan juga kisah-kisah dalam Al-Quran. Sekiranya para pelajar dia mengambil iktibar ke atas ayat-ayat Allah ini dan juga kejadian yang berlaku di sekelilingnya dan memerhatikan betapa sebenarnya apabila dia habis tamat belajar nanti, dia akan menempuhi seperti mana yang pensyarah-pensyarah dia hadapi. Ya, di mana kalau dia tahulah ya, bila zaman dia belajar, masa untuk belajar tu sangat banyak, tetapi dibazirkan apabila kita macam Ustaz Said sebut tadi, dah jadi pensyarah, dah ada anak, dah ada isteri, komitmen, kita akan rasa ya Allah rindunya zaman belajar. Sebab apa? Dulu masa belajar, tak belajar betul-betul. Banyak sangat buang masa. Bila dah sibuk, nak cari masa untuk belajar, nak train kita punya diri, nak tengok, nak pergi kuliah-kuliah. Dia punya masa keterbatasan tu lebih mencabar berbanding dengan kita belajar. Sebab itu saya kata, dalam konteks belajar pada hari ini, kita jangan hanya duduk dalam bilik kuliah dan tertutup dengan kepompong syarahan kita punya pensyarah sahaja. Bahkan kita kena ada sesi melihat dan mentadabbur alam juga, dan juga ayat-ayat Al-Quran. Maksudnya kita mengambil pengajaran daripada pensyarah-pensyarah kita. Dan paling penting juga murabbi, atau kita kata pensyarah dan juga guru-guru ini, dia juga perlu kisahkan apa kehidupan mereka kepada pelajar, supaya mereka tahu. Kadang-kadang kita ni nak sedar, kita lupa bahawasanya kena ada faktor yang membuatkan kita sedar. Dia takkan boleh tiba-tiba sedar. Macam tadi Cik Azman. Betul. Dia tengok, dia kata dia pergi bazar Ramadan, dia tengok ni jadi macam ni, barulah dia tahu, ya Allah, ruginya kalau dapat aku ni ada keluarga, aku sebagai ayah yang boleh memimpin. Tuhan hadirkan insan seperti ini untuk kita yang belum sedar ni supaya sedar. Kalau pergi jauh lagi kisah sejarah, mungkin tengok Fir'aun. Bagaimana Fir'aun tu bukan dia tak tahu kuasa Allah. Macam mana Allah Ta'ala dah tunjukkan kuasanya melalui Nabi Musa, mukjizatnya. Tetapi masih tak beriman hinggalah dia dah nak tenggelam saat akhir, baru dia taubat. Jadi dah tak berguna pada masa tu. Betul. Jadi itu sajalah saya rasa kan, kita kena ambil pengajaran daripada apa yang berlaku daripada kisah-kisah orang yang lalu, orang yang lebih tua daripada kita, wahai pelajar-pelajar sekalian.
Terima kasih diucapkan pada Dr. Anwar Hassin sebagai satu nasihat penting ya kepada pelajar-pelajar yang akan jadi ayah yang mungkin mengikuti majlis ayah pada hari ini, ataupun ibu-ibu ke ayah-ayah yang mengikuti hari ini. Mungkin anak yang belajar universiti kata, oh majlis ayah ni untuk yang dah berkahwin, tetapi sebenarnya kursus perkahwinan 2 hari saja biasanya ya. Majlis ayah ini adalah satu platform untuk anak-anak ni siap sedia nak pilih menantu nanti. Salah satu silibusnya ialah ikut majlis ayah dulu kot. Okey. Tuan sharekan, kita berehat sebentar, kita kembali dalam majlis ayah, ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. Kembali kita dalam majlis ayah pada hari ini, pada pagi Ramadan, untuk tajuk kita berubah sebelum terlambat. Kita membincangkan pada ayat 10 daripada surah Al-Mulk, di mana Allah mengingatkan kepada kita agar kita janganlah sampai tidak menggunakan pendengaran kita dan akal kita untuk mengelakkan daripada terjerumus kepada risiko paling tinggi di dalam kehidupan kita, iaitu apabila Allah memberitahu tentang as-sa'ir, tentang neraka yang menjulang-julang, kepada ayah yang memimpin keluarga agar kita sama-sama dapat masuk syurga sekeluarga. Di dalam perubahan ini, kadang-kadang kita mungkin merasakan bahawa ada yang kata bahawa saya ni banyak sangat kesilapan pada masa yang lepas. Ada yang mengatakan bahawa kalau saya nak berubah ni, adakah lagi harapan Allah memandang kepada kesilapan saya ini, Allah bolehkah ampunkan? Kita nak melihat kepada surah Az-Zumar ayat 53 hingga 55 untuk kita sama-sama memanfaatkan, memahami secara tuntas dan jelas. Ya, kadang-kadang mungkin orang di sekitar tak boleh menerima hakikat kepada kesilapan yang ada. Malah mungkin pasangan, mungkin anak tidak dapat menerima. Tapi apakah kata Allah di dalam surah Az-Zumar? Kita baca ayat 53 dipimpin Ustaz Dr. Anwar Hassin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, begitulah ayat daripada surah Az-Zumar ayat 53. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampau batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Inilah ayat yang ingin kita huraikan, ingin kita faham sebenar-benarnya bila Allah menyatakan ya ibadi, kemudian Allah menyatakan la taqnatu mir rahmatillah. Apa maksud taqnatu itu sendiri Ustaz ya? Silakan. Saya bawakan satu kisah bagaimana perkataan taknatu tu. Ya. Ada seorang selebriti lah. Dia jumpa saya, dia kata, Ustaz, saya rasa saya dilahirkan untuk neraka. Oh. Itu contoh perkataan taknatu tu. Saya memang meremang rumah Ustaz bila kita dengar orang cakap macam tu. Kan? Dia kata, saya rasa saya ni memang dilahirkan untuk neraka. Kenapa kamu cakap macam tu? Dia kata, Ustaz, saya ni bukan tak nak buat baik. Saya nak berubah jadi baik. Tapi, dia ada tapi dia kan. Tapi, saya mesti buat jahat juga. Kata, maknanya apa tu? Maknanya memang saya ni dah ditakdirkan untuk masuk neraka. Macam tu. Dia sebut lah, dia kata dalam umur dia 20-an, apa dosa saya tak buat? Dia sebut gitulah, dia kata. Semua jadi dadah, saya dah ni, saya dah macam-macam lah. Arak ke apa, semua dia dah buat. Jadi, apa yang kita boleh ceritakan kepada dia adalah ayat surah Az-Zumar ni. Ya. Ayat surah Az-Zumar ni lah yang memberikan motivasi semula. Kan, pertama sekali Allah SWT sebutkan di sini, katakanlah wahai Muhammad, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Allah Ta'ala tak gunakan perkataan wahai orang yang jahat. Wahai orang yang telah mengingkari perintahku dan sebagainya, ataupun umum wahai manusia, ataupun wahai orang yang beriman. Tidak, tetapi Allah gunakan perkataan wahai hamba-hambaku. Boleh je Allah Ta'ala nak sebutkan ya ayyuhal ibad, wahai para hamba. Tapi tidak. Allah Ta'ala gunakan perkataan ya ibadi, wahai hambaku. Dia ada beza tu. Kalau kita panggil orang pun anakku, sahabatku, kan, dia lain dengan anak aja ataupun sahabat. Bila kita sandarkan kepada diri kita, dia akan jadi lebih lembut, lebih nampak manjanya dekat situ. Jadi sekarang ni ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Hamba yang macam mana? Hamba yang asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui atas diri mereka sendiri, melampaui batas dan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Jadi ni bukan cerita wahai hamba-hambaku maknanya yang soleh. Wahai hamba-hambaku yang di kalangan para nabi, para aulia, para salihin. Tak. Kat sini wahai hambaku yang dah melampaui batas. Perhatikan perkataan hamba ni Allah Taala sebutkan tentang Nabi SAW kan dalam surah Isra tu. Allah Taala mengangkat Nabi itu sebagai hamba. Subhanallazi asra bi 'abdihi. Maknanya perkataan hamba ni perkataan yang mulia sebenarnya. Dia bukannya perkataan yang buruk. Hamba Allah lah. Kalau hamba kepada makhluk dia jadi hina lah. Tapi hamba kepada Allah dia jadi satu benda yang mulia. Jadi maknanya Allah Taala panggil dengan gelaran yang mulia kepada siapa? Kepada yang buat maksiat. Walaupun orang tu ambil dadah, dia tak panggil wahai hamba dadah, tak ada. Wahai hamba dadah, wahai orang yang jahat, wahai tak. Tapi wahai hambaku yang melampaui batas. Sebab manusia ni memang dia ada batasan. Itu dia panggil sebagai syariah kan. Ya. So syariah tu adalah batasan kita. Sekarang ni bila kita melampaui batas, kita langgar batasan tu, ini yang disebutkan dalam Quran. Maka Allah Ta'ala sebutkan pada orang macam ni macam mana? Pada kita lah sebenarnya. Kita lah orang yang dah melakukan dosa dan sebagainya. Allah kata, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Orang yang saya sebut tadi, saya kata, Allah sebut jangan putus asa daripada rahmat Allah. Dia kata, bukan tak nak putus asa Ustaz, tapi dosa tu memang terlampau banyak. Dosa tu memang terlampau banyak. Rupanya jawapan dia ada lepas tu. Kan? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah menghapuskan dosa semuanya sekali. Semua Semua, jami'a kan? Semua sekali. Tak kisahlah kau dosa apa sekalipun. Melainkan syirik pada Allah Ta'ala lah. Dalam ayat yang lain disebutkan tentang syirik. Tapi selain daripada syirik, maka semuanya Allah Ta'ala boleh ampunkan. Yang syirik itu bila yang dia tak diampunkan? Ke memang kalau syirik dia terus tak diampunkan? Jika mati dalam keadaan syirik lah. Mati dalam keadaan syirik. Tapi kalau bila dia bertaubat, maknanya dia masuk Islam semula, dia bertaubat, maka Allah Ta'ala hapuskanlah dosa-dosa dia kan. Okey. Tapi orang yang dah buat dosa banyak ni, kadang-kadang dia akan cakap lagi. Dia akan masih lagi. Saya tahu Allah Ta'ala memang menghapuskan dosa semua sekali. Tapi dosa saya terlampau banyak. Dia ada tapi lagi sekali. Ada tapi lagi. Maka jawab lagi Allah SWT. Innahu huwal ghafurur rahim. Sebab kalau ikut logik dia, susah nak mengampunkan kesalahan orang yang terlalu banyak buat salah. Kalau kita lah kan, kalau kita orang yang terlampau banyak kali buat salah, kita susah nak ampun. Betul. Walaupun kita ni pemaaf macam mana pun. Walaupun kita ni pemaaf, walaupun kita ni jenis okey lah, boleh let go kan. Tapi kalau dah terlampau banyak kali, payah. Ya Allah, kita manusia kan macam tu. Kita tak boleh letakkan macam mana kita pemaaf dengan Allah punya pemaaf.
Kan? Jadi disebutkan innahu huwal ghafurur rahim. Allah ada ghafur dan juga rahim kat situ. Maha pengampun dan juga maha penyayang, maha mengasihani. Jadi dua sifat ni adalah sifat yang sangatlah memberikan motivasi sebenarnya bagi orang yang telah melakukan dosa. Cuma ayat-ayat yang berikutnya ceritakan pula tentang bagaimana. How-nya tu ya. How-nya tu adalah selepas itu. Okey. Ustaz simpulkanlah how tu pasal kita taklah baca Oh, seterusnya kan. Kita Tapi tak baca ya. Itulah apa saya- satu dua perkara yang perlu dibuat pasal ada di kalangan yalah kita masing-masing ada kesilapan ya dan nak tahu apa satu dua perkara how yang dijelaskan pada ayat 54 55 tersebut tu Ustaz. Okey. Ayat 54 dengan 55. Ayat 54 Allah Taala ajarkan kepada kita how-nya adalah pertama wa anibu ila rabbikum. Kembali kepada Tuhan kalian. Jadi benda pertama sekali kita kena buat adalah kembali pada Allah. Maksudnya taubat kan, beristighfar dan sebagainya, mula sembahyang semula kalau tertinggalkan sembahyang kan. Mula tutup aurat contohnya dan sebagainya lah, maksudnya kembali pada Allah. Dan kemudiannya wa aslimulah. Nombor dua. Berserah kepada Allah. Dia kadang-kadang kan kalau kita nak bertaubat tapi kita tak nak berserah kepada Allah, maknanya masih lagi bergantung kepada diri kita, memang susah, memang payah. Nanti kita sendiri yang akan belong balik, kita sendiri akan Berserah tu buat apa tu sebenarnya? berserah pada Allah dengan erti kata keimanan kita betul-betul. Kata Allah Ta'ala lah yang akan tolong kau, Allah Ta'ala yang akan bagi jalan keluar untuk kau, Allah Ta'ala yang akan tetapkan hati kau. Maknanya kita kena ingat hati kita ni Allah yang pegang. Allah Ta'ala yang pegang hati kita. Maknanya kita kena berserah pada Allah. Bukan maknanya, aku dah berubah, aku yang baik, aku yang hebat, aku yang banding dengan kawan-kawan aku yang belum berubah, kawan aku belum berubah, aku yang cuba tengok. Ini Kan? adakah maksud aslimu lahu ini ada kaitan juga dengan kadang-kadang orang nak berubah, orang sekitarnya masih kutuk lagi Betul, kan? betul. Jadi waktu ini ada kaitan ke Ustaz? Betul, ini salah satu faktor kenapa orang kadang-kadang bila dah berubah, dia berubah balik. Sebab dia tak berserah kepada Allah tadi. Ya, dia berserah pada diri sendiri Diri lagi. sendiri. Bila berserah pada diri sendiri, orang kutuk diri kita, kita akan give up. Tiba. Kan? Orang puji kita seronok, tapi bila orang dah tak puji ataupun orang kutuk, kita pun orang kutuk. Kadang-kadang kan doktor, orang yang kutuk tu 2 orang je. Kan? Yang puji 2,000. Kan? Tapi 2 orang jadi besar. sebab 2 orang tu jadi menyebabkan dia patah balik. Kan? Memang berlaku pada kawan-kawan kita macam tu. Jadi ayat ni wa aslimulah, dan bukti ayat ni yang saya sebutkan tentang pertolongan Allah adalah pada penghujung ayat tu. Min qabli ayyatiyakumul azab summa la tunsarun. Sebelum datang kepada kalian azab, kemudian kalian tidak akan ditolong. Bererti kalaulah kita berserah kepada Allah, Allah akan tolong. Tolong. Perkataannya bila datang azab, kalian tak akan ditolong. Maknanya kalau kita betul-betul berserah sebelum datangnya azab, sebelum mati, sebelum ditimpa azab, Allah akan tolong. Sebelum azab neraka nanti di hujung. Ya, maknanya pertolongan Allah Ta'ala itu ada. Pertolongan Allah Ta'ala itu ada. Jadi percaya kepada pertolongan Allah. Banyak kan diorang bila nak berubah kan takut. Nanti kau berubah kena buang kerja. Betul. Kan? Hilang populariti je. Sekarang ni hilang populariti. Ataupun orang biasa-biasa kadang-kadang macam hari tu apa, puasa pun kena pukul. Contoh kan. Apa tak lagi nak tutup aurat ke apa benda semua kan. Takut nanti kan hilang semualah. Mata pencarian, ataupun kadang-kadang takut keluarga tak boleh terima. Kadang-kadang kan rasa macam kalau aku berubah nanti keluarga aku kata apa, keluarga aku macam ni, keluarga aku, dan kawan-kawan kata apa. Kawan-kawan pula ada setengah-setengah tu kan, alah aku dah kenal kau Negatif. daripada tadika kita kawan, kata kan. Macamlah aku tak kenal kau, aku bagi kau 2 minggu je. Dia cakap macam dia pula Tuhan nak bagi 2 minggu kan. Ingat je lah, yang menolong kita adalah Allah. Allah. Allah yang tolong kita. Nanti Allah hantarkan, kita jumpa kawan-kawan kita yang berubah. Masya Allah. Pertolongan tu daripada arah yang tak disangka-sangka. Betul. Kan tiba-tiba bila dia berubah, dia dapat kawan-kawan yang baik. Kan daripada yang dulu dia tak percaya, tiba-tiba dia berjadi kawan. Ada kawan-kawan yang baik-baik yang akan support dia, yang akan tolong dia. Tiba-tiba dapat kerja yang lain yang lebih baik. Kadang-kadang dapat yalah yang Macam paling rezeki, utama kebahagiaan hati, ketenangan hati tu kan. Dulu tak pernah dapat. Tiba-tiba bila berubah ni dapat ketenangan hati ni. Allah Taala punya bantuan. Anak suka nak nambah sikit. Ya, sila. Ustaz. Dalam konteks nak berubah tu juga, maksudnya kita kena ubah persekitaran kita dan norma-norma kehidupan kita yang lalu juga. Buat nombor baru. Selain daripada kita kembali tu, bila kita kembali kepada Allah balik, maksudnya kita ubah cara hidup kita kepada syariat Allah. Kemudian saya mudah sebutlah contohnya, orang biasa
mulut dia cakap jahat. Sebab dia duduk dengan orang jahat. Ya, betul. Dia suka mengumpat, mengata. Jadi elakkan duduk pada kelompok yang begitu, pergi cari kepada kawan-kawan yang baik pula. Kalau kita nak berubah, tapi persekitaran kita tidak support juga, kadang-kadang membuatkan dia terbantut. Kita salah kadang-kadang, ialah kita tawakal satu, tapi usaha kena ada. Ubah persekitaran. Ubah cara kawan kita, siapa kawan kita, ubah habit kita. Habit yang selalu buang masa tukar kepada pergi majlis-majlis ilmu. Kalau selalu tengok rancangan yang contohnya orang yang terlibat dengan zina dan sebagainya. Mungkin dia masa hidup dia banyak sangat bergelumang dengan perkara-perkara yang merangsang syahwat. Dia kena ubah kepada perkara yang menurunkan syahwat. Nak bagi hilang terus tak boleh. Syahwat ni dia memang ada. Dan kemudian banyakkan berpuasa. Maksudnya cara hidup dia kena ubah kepada perkara yang lebih positif. InsyaAllah memang akan datang bantuan Allah. InsyaAllah. Ya, jadi ini adalah satu panduan yang kita ambil daripada surah Az-Zumar ayat 53 hingga 54 ya. Kalau disambung lagi tu ada lagi tambahan Ustaz ya, tentang ayat 55 tu Tahu juga. bawahnya ya. Sikit Ustaz, sikit. Dalam Sikit je. masa yang pendek. Wattabi'u ahsana ma unsila ilaikum. Ikut apa yang terbaik diturunkan kepada kalian. Maknanya Al-Quran. Quran. Jadi how-nya adalah ikut Al-Quran. Kena baca faham Quran. Baca, faham dan amalkan. Masya-Allah. Ya, jadi itu adalah pakej perubahan, iaitu dari segi sedar bahawa Tuhan ini sentiasa mengampunkan, tak seperti orang lain mungkin akan ada satu had limit dalam mengampunkan, tetapi Allah mengampunkan semua ya, termasuk syirik, kecuali apabila orang tu dah meninggal Ustaz ya. Jadi ini sebagai panduan untuk kita ikuti, serah diri dan kembali kepada Al-Quran. Pakej ini adalah pakej perubahan dan ia apabila berlaku pada ayah-ayah yang ada, bila kita yang tahu ya apa what I did last summer, begitu kan, dia dah tahu dah. Mungkin pasangan tak tahu, anak tak tahu, tetapi Allah tahu. Dan kalau ianya sebagai satu perkara yang ingin kita berubah, bila sekarang yang dikongsikan oleh Ustaz Said sebentar tadi, dan pakejnya sebagaimana di dalam surah Az-Zumar sebentar tadi. Moga-moga kita dapat juga sama seperti Encik Azman, kita doakan Encik Azman, bukan nama sebenar ya, sekeluarga dapat kembali ya. Kalau tadi beliau kata tak nak dah kereta ke apa, pasal mungkin dia dah rasa, tapi yang paling berharga bila dapat pimpin anak untuk beli baju raya itu ya. Itu satu perkara di dunia, tetapi apa jadi kalau ayah ini pimpin tangan anak sampai masuk ke syurga. Subhanallah, kerana ayah-ayah yang mengambil titik perubahan, apatah lagi pada bulan Ramadan ini untuk kita sama-sama laksanakannya. Kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah pimpin kita agar sentiasa bersama hidayah ini. Kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Said untuk membaca doa penghujung agar Allah memimpin ayah-ayah masuk syurga sekeluarga. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahlil qudri unsa wa dhakar. ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, Engkau jadikanlah kami ayah-ayah yang dapat memimpin anak-anak kami bukan sahaja di dunia tetapi di akhirat, memimpin anak-anak kami ke syurga. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jadikanlah kami dan keluarga kami di kalangan mereka yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dicintai pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar di hari akhirat nanti kami dapat bersama-sama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jadikanlah kami di kalangan mereka yang mendengar kata-kata dan mengikuti yang terbaik, di kalangan mereka yang mendengar dan berakal, di kalangan mereka yang mendengar lalu mengikuti ayat-ayat-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami di kalangan mereka yang mencintai ayat-ayat-Mu, mereka yang menghayati ayat-ayat-Mu, dan mereka yang mengamalkan ayat-ayat-Mu. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Amin ya rabbal alamin. Moga Allah mengabulkan doa kita pada pagi Ramadan al-Mubarak ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Said dan juga Al-Fadhil Ustaz Dr. Anwar Hasin bersama pada hari ini dalam tajuk kita berubah sebelum terlambat. Inilah yang kita ingin gerakkan dalam masyarakat dalam tabung gerakan Al-Quran. Tuan-tuan menyumbang dan juga menyumbang idea bagaimana kita nak memastikan bahawa ayah-ayah yang ada niat untuk berubah, yang ingin berubah, yang perlu berubah, ianya disedarkan ataupun dimudahkan ya oleh masyarakat yang memahami surah Az-Zumar sebentar tadi, agar kita dapat melihat pada suasana di dalam masyarakat kita, ayah terus memimpin dalam perubahan demi perubahan untuk kebaikan, untuk masuk syurga sekeluarga. Kita bertemu lagi dalam majlis ayah pada siri akan datang untuk kita terus membongkar apakah formula Al-Quran untuk ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر